sejak terlihat kerajaan yang terasing dan akulah ratunya. Hembusan bayu bagelora jiwaku, puas ku coba untuk memendamnya. Jangan sampai mereka tahu harus jadi yang diharapkan. Lindungilah yang sebenar. Kini aku wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, apa khabar anda semua penonton wanita hari ini. Selamat hari Sabtu. Pastinya ada macam-macam aktiviti yang sedang anda lakukan bersama seisi keluarga ketika ini. InsyaAllah hari ini, di hari Sabtu anda, di tengah hari ini, anda akan ditemani oleh saya, Fiza Sabjahan, dan juga rakan siaran Fatin. Apa khabar Fatin? Baik, Alhamdulillah. Fiza, kalau awak perasan, hari ini kita harapkan penonton di rumah seceria baju kita. Awak warna merah jambu, saya warna hijau kan. Hari ini kita nak santai-santai untuk kita kongsikan sesuatu istimewa kepada mereka. Kalau kita tengok warna baju kita ni, ada macam warna air batu campur ada, warna cendol pun ada. Saya cendol lah tu. Cendol kan? Dan sebenarnya kan, kalau dapat anda saksikan dari awal tadi, sempat kami kongsikan sedikit apa antara pengisian yang bakal kami bawakan kepada anda. Kalau yang panas kat luar sana tu, cuaca pun elok, panas. Alhamdulillah. Hari ini kami nak sejukkan anda dengan sesuatu yang istimewa. Kami nak bawakan kepada anda antara informasi-informasi, antara makanan kegemaran anda yang kadang-kadang ramai orang cari batu campur. Betul. Ramai orang cari cendol. Kami nak kongsi antara aiskrim yang menarik dan juga ini dia istimewa ukiran ais. Bukan mudah okey nak buat. Dan hari ini kita harapkan anda boleh kongsikan antara pengalaman anda ataupun apa sahaja pengalaman berkenaan dengan topik kita hari ini. Tapi sebelum tu Fiza, kita juga nak ingatkanlah, hari ini Fiza cakap cuaca macam baik kan. Tetapi kita harus waspada jugalah. Kadang-kadang kita tak boleh ramal petang hujan ribut kan. Macam mana diramalkan map Malaysia di sebelah Sabah sendiri, yang mana diramalkan angin kencang di Sarawak, Serian, Samarahan, Seri Aman, Bentung, Sorike. Jadi apa pun yang berlaku hari ini, apa saja aktiviti anda dan juga keluarga, anda haruslah periksa-periksa juga di laman sosial kan berkenaan dengan cuaca hari ini. Okey. Dan kita dah kongsikan tentang cuaca, tapi sebelum tu kami nak bawa anda bersama-sama dengan kami untuk saksikan bingkisan TikTok yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kami. Silakan. Cuba kita saksikan. As far as eyes can see, so baby come with me. Sudah lama kita berpisah, kan tak boleh bersua. Ayo sayang kita bersua. Ayo kita ala lale lale.
bagai bumi ini hanya milik berdua. Biar ku berlebihan mendekatimu, namun ku tunggu. Butterfly, terbanglah tinggi. Itu antara kompilasi di TikTok berkenaan dengan topik kita hari ini, Pesta Ais. Bersediakah anda? Hari ini kita nak bawakan pelbagai berkenaan dengan ais, tak kira dari segi kesihatan dan juga makanan. Hari ini saya di stesen pertama ini, saya bersama dengan tetamu kita. Kalau boleh saya kenalkan, Adam Harmani daripada Dr. Dessert. Assalamualaikum Adam. Waalaikumsalam. Hari ini daripada tadi dia dah sedang apa orang kata menggulung ais krim tu. Kalau boleh penonton di wanita hari ini nak tahu apa sebenarnya ais ataupun apa antara bahan-bahan dan juga teknik yang Adam buat. Dia sebenarnya base dia ni kita pakai susu je. Tapi kita asal-asal dia pakai paste, tapi kita dah R&D sendiri, kita campurkan susu cair, susu pekat dengan overlap sikit. Okey. So nak buat dia kena ada mesin ni lah, mesin untuk bekukan ais ni. Dan lepas tu kita masukkan topping apa kita nak, macam cookies ke, apa sahajalah. Apa-apa je topping dia. Ikut cita rasa masing-masing. Tapi Adam, ais krim gulung ini kan sebenarnya ilhamnya dari mana? Dari mana Adam dapat idea nak buat ais krim gulung ni? Asal-asalnya kita tengok dekat YouTube. Dia datang daripada Thailand kan. Okey. Itulah asal-asal dia. Lepas tu kita pun try buat dekat kedai. Try masuk untuk kedai. Dan sambutan dia pun alhamdulillah okey. Okey, tapi kalau saya tengok kan dia agak teliti jugalah nak kena sediakan dia kan. Kalau kita tengok yang telah siap ini kan, gulung satu persatu. Berapa lama sebenarnya kalau ada pelanggan yang nak pesan, okey nak ais krim gulung satu, berapa lama sebenarnya nak disiapkan tu Adam? Satu ni biasanya dalam 5 minit. 5 minit boleh siap. Okey, dan juga antara pantang larang dia kalau kita nak menyediakan ais krim gulung ni apa Adam? Pantang larang dia tak boleh tempat terlalu panas macam tu. Dia kalau panas sangat dia ais krim dia tak boleh nak roll. Tak boleh roll satu, cair satu sebab dia base dia ais krim kan. Okey, di Dr. Dessert sendiri kan selain daripada ais krim gulung ni apa antara yang istimewa juga? Dekat Dr. Dessert kita ada macam-macam, ada bingsu, ada waffle, topping dia penuh dengan coklat. Lepas tu kita ada crepe, dengan yang lain kita ada banana split. Okey. Banana split. Tu ada juga, saya percaya penonton di rumah dah tak sabar sebenarnya nak tahu di mana sebenarnya Dr. Dessert ni, ada ke kata boleh beli dalam talian ke bagaimana? Okey, kita ada satu dekat belakang Giant Senawang, nama food court tu 3 Ompek Food Court Apa ataupun lagi sekali? 3 Ompek Food Park. Okey. Dekat dalam tu kita buka ada stall lah. Ada stall boleh datang makan kat situ untuk orang-orang yang berdekatan. Kalau orang yang jauh boleh datang juga kot. Bolehlah kan kalau nak cuba-cuba rasa teringin nak rasa ais krim gulung daripada Dr. Dessert ni. Adam, selalunya yang menjadi pilihan anak-anak kan, apa dia punya perasa dia? Biasa kalau anak-anak datang, budak-budak ke, dia suka Oreo. Oreo. Okey. Yang saya tengah buat ni Oreo. Okey. Dalam satu kira boleh jadikan 4 atau 5 gulungan lah. Betul? Untuk nak muatkan dalam satu cup ni. Betul Adam? Betul. Okey. Satu cup tu berapa ringgit Adam? Kita jual satu cup RM5 untuk semua perisa. Okey. Saya sambil-sambil bersembang-sembang dengan Adam ni dah siap dah satu. Kejap lagi saya nak rasa, kalau boleh juga Adam kongsikan dekat penonton sekali lagi di mana mereka nak dapatkan apa laman Instagram Adam sendiri. Kita punya Instagram drdessert.my. Boleh follow Instagram kita orang. Lepas tu dekat kalau nak walk in makan. Itu dia. Walk in makan kita ada dekat 3 Ompek Food Park. Betul-betul dekat belakang Giant Senawang. Okey. Adam, Dr. Dessert selepas ini kalau dah buat ais krim gulung ni, apa lagi antara inovasi selepas ini, idea-idea nak adakan resepi baru berkenaan dengan ais ni? Mungkin kita akan buat topping atas waffle. Wow. Ais krim gulung ni toppingkan ke atas waffle kan. So tak payah makan dalam cup je lah. Betul, boleh makan terus saja kan? Boleh makan dengan waffle sekali ke, crepe ke, macam tu. Okey, Adam, selalunya waktu-waktu yang orang pelanggan selalu order ni waktu bila Adam? Kejap. Adam sedang letakkan topping di atas dulu. Kita kalau kedai start dalam pukul 6 sampai pukul 12 malam. 12 malam? 12 malam.
So waktu-waktu macam tu memang orang datang dine in lah. Okey, di sekitar Senawang tu sendiri kalau nak buat penghantaran terus ke rumah ada atau tidak daripada Dr. Dizat? Kita pakai Foodpanda. Foodpanda, okey. Foodpanda Boleh ada. teruslah pergi ke laman Instagram mereka dan tengok apa antara menu-menu berasaskan aiskrim yang anda suka. Boleh cuba sendiri. Okey, dan hari ini sebenarnya banyak lagi yang nak kita kongsikan berkenaan dengan menu aiskrim ini. Kalau Dr. Dizat sendiri kan, kalau ini kita dah adakan satu perisa. Selepas ini mungkin ada antara yang nak dicetuskan daripada aiskrim gulung ni sendiri. Sekarang ni kan banyak-banyak benda-benda yang viral, yang tular ni orang lagi suka. Betul. Sekarang ni kita banyak pakai more to coklat, cookies ke kan. Mungkin lepas ni kita akan tambah macam buah-buahan, topping dia buah-buahan ke, mungkinlah. Mungkinlah kan try. Sebab ada orang tak suka manis sangat. Betul. Ada kan orang banyak-banyak cita rasa. Di Dr. Dizat sendiri kan, kalau anda perasan di laman Instagram, mereka ada juga aiskrim waffle. Betul tak? Apa antara istimewanya daripada Dr. Dizat aiskrim waffle tu? Kita pakai, atas tu biasa orang letak macam coklat sirap je kan. Tapi kita pakai ada Coco Crunch, kacang. Lepas tu kita pakai coklat yang seakan-akan dengan waffle coklat kita orang. Bukannya coklat sirap macam biasa ni kan. Itulah yang lain dia lah. Lain daripada yang lain. Mesti ada pelanggan kan. Selalunya cita rasa ni berbeza. Kadang-kadang kalau nak pesan antara menu-menu macam aiskrim gulung ni, saya tak nak ni, ada tak? Ada. Macam-macam ada. Kalau budak-budak biasa dia tak nak kacang. Ataupun ada macam contoh macam ni kan topping. Orang yang kalau dah biasa beli dia akan suruh hancurkan Oreo dekat dalam dua-dua. Lagi senang nak makan lah lagi kan. senang nak makan. Dia orang tak nak dekat topping lah, dia orang nak terus kat dalam kan. Okey, macam-macam tapi tak apalah kan, ikut cita rasa masing-masing. Janji awak semua happy sebab apa, kita nak menyejukkan badan dengan makanan-makanan yang berasaskan ais. Terutama sekali ais gulung daripada Dr. Dizat ini. Terima kasih Adam kena berkongsikan menu aiskrim gulung ini bersama dengan wanita hari ini. Banyak lagi sebenarnya kami nak kongsikan dengan anda. Jangan ke mana-mana kerana banyak lagi pesta ais lepas ini. Kami berhenti rehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. Sebut saja tentang aiskrim, pasti ramai yang teruja dan terbayang keenakannya. Menjadi kesukaan semua, tidak kira peringkat umur, kini aiskrim telah wujud dengan pelbagai rasa dan perisa sesuai mengikut peredaran zaman. Sejarah kewujudan aiskrim dikatakan bermula di China iaitu pada 3,000 tahun yang lalu. Pada ketika itu, rakyat China telah menghasilkan ais salji dengan nasi dan susu sebagai pencuci mulut. Manisan ini juga merupakan antara makanan diraja pada ketika itu. Tidak lama selepas itu, resepi tersebut telah sampai ke Amerika Syarikat dan beberapa buah negara yang lain dan setiap negara telah mempunyai keistimewaan rasanya yang tersendiri. Di Malaysia pula, aiskrim Malaysia merupakan antara manisan yang paling popular yang telah wujud sejak berpuluh tahun lagi. Namun kini, aiskrim Malaysia telah melalui pelbagai evolusi dan turut diubah suai menjadi lebih unik dan istimewa. Mempunyai pelbagai perisa dan diolah mengikut resepi dan kreativiti masing-masing, maka tidak hairanlah aiskrim menjadi pilihan ramai dan diakui dengan menikmati keenakannya mampu membuatkan seseorang itu berasa lebih gembira. Itu dia. Pasti ramai dalam kalangan anda penonton di rumah yang dah pun terliur dan rasa nak pergi cari aiskrim tengah hari ini. Dan hari ini kita nak cakapkan tentang konsep ataupun pesta ais ini, yang mana kalau kat rumah tu ada setengah orang, dia sanggup beli mesin buat ais tu semata-mata nak minum air berais ataupun nak ada aiskrim, boleh buat aiskrim Malaysia dan macam-macam lagi. Ingat zaman kanak-kanak kan, kalau ada lebih air teh ke, air orien ke, letak dalam plastik ataupun letak dalam bekas simpan dalam peti ais untuk kita jadikan aiskrim. Tapi hari ini ada macam-macam evolusi aiskrim yang telah pun anda saksikan sebentar tadi. Dan sekarang ini saya bersama dengan Puan Masitah Datuk Haji Parudi, iaitu pemilik DP Aiskrim Gula Apung. Assalamualaikum.
Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya kita orang dah sempat berborak serba sedikit sebab saya teruja melihat aiskrim-aiskrim yang ada di depan saya ni. Okey, mungkin Puan boleh kongsikan lah sampai kita cakap, sampai kita boleh buat sekali demonstrasi yang nak kita tunjukkan kepada penonton. Kalau cakap tentang aiskrim, ada pelbagai jenis aiskrim. Apa keistimewaan aiskrim ini? Adakah dia aiskrim ais ataupun dia soft aiskrim ataupun macam mana? Okey, Assalamualaikum. Okey, yang ni adalah soft aiskrim gula apung. Ni adalah kita punya homemade punya aiskrim. Okey. Yang kita menu sendirilah, resepi sendirilah. Okey. Bila kita cakap tentang aiskrim gula apung ni, adakah sebenarnya dari setiap menu ataupun bahan yang digunakan untuk membuat aiskrim ini, ia ada bahan asasnya, ada gula apung di dalamnya? Betul. Memang kita menggunakan pemanis gula apung saja. Okey. Semua orang tahulah kalau nak buat aiskrim kenalah ada pemanisnya kan, iaitu gula. Betul. Tapi ini kita gunakan gula apung. Okey, kalau cakap tentang gula apung, kita biasa dengar gula pasir, gula merah, gula Melaka dan sebagainya. Jadi gula apung ini asalnya daripada mana? Okey, gula apung ni kita cuma dapat dekat Sarawak sahaja, dekat Kuching. Yang ni kita ambil dari Kampung Tembirat dekat Kuching, Kampung Tanjung Apung dan Kampung Beliong di daerah Samarahan. Oh, dekat jauh sana tu. banyak pengusaha gula apung lah. Jadi kita tak perlu nak terbang ke Kuching, Sarawak, tapi kita boleh menikmati gula apung, aiskrim gula apung ini di Malaysia. Kalau cakap tentang aiskrim ni kan, macam kita kongsikan tadi, kita mesti ada kenangan. Mungkin kecil-kecil Puan Masita suka makan aiskrim ke? Suka aiskrim apa yang Puan Masita suka makan? Dulu dekat Kuching kita ada aiskrim gula apung. Memang jadi signature orang Kuching lah. Gula apung ni. Kira memang signature orang Kuching aiskrim gula apung lah. Tapi kalau daripada kecil dah suka makan aiskrim gula apung ni, tapi macam mana boleh terinspirasi untuk kongsikan keenakan dan juga resepi aiskrim gula apung ni bersama dengan individu-individu lain? Sayang. Okey. Aiskrim gula apung biasa kita buat macam aiskrim Malaysia tu. Bancuh air dia, letak dalam plastik, letak dalam peti ais lah. Jadi sekarang kan dah banyak mesin-mesin, teknologi baru. So kita enhancekan kita punya produk aiskrim gula apung tu, kita come up dengan soft ice cream. Soft ice cream. Jadi ada perbezaan lah kan. Kalau tadi Fatin dah kongsikan aiskrim yang berbeza, tapi sekarang kita makan soft ice cream, aiskrim gula apung ni. Dan mungkin Puan Masita boleh kongsikan dah berapa lama sebenarnya dah mula berkongsi resepi aiskrim gula apung ni? Yang ni kita dah start pada tahun 2014 dekat Kuching. Okey. Mula-mula kita buat satu cawangan sendirilah. So start daripada 2015 kita dah kembangkan ke Semenanjung Malaysia lah. Okey. So banyak cawangan-cawangan lain juga. Alright, ada berapa banyak perisa aiskrim gula apung? Kalau boleh kamera tunjuk ataupun kalau kita lihat di sini, yang ini warna pink ni perisa apa? Ni strawberry gula apung. Strawberry gula apung. Yang tadi kita boleh tak sambil-sambil tunjukkan apa yang kita boleh letak kat atas tu? Okey, biasanya signature topping adalah kacang tumbuk. Okey. Okey, ni untuk flavor original lah. Okey. Kita boleh letak apa je lah, suka hati kita lah. Mengikut apa yang kita nak. Kalau kita teringin nak letak buah-buahan, kita boleh letak buah-buahan ke? Boleh, ikut cita rasa lah. Okey. Saya pun nak cuba juga. Kalau ini kita panggil dalam bekas apa ni? Yang ni dalam cup kan? Cup, betul. Okey, kalau ini dalam cone. Ini mungkin boleh menggamit kembali nostalgia anda kan. Balik sekolah kan, kita pun tahan abang aiskrim ke pakcik aiskrim. Nak beli aiskrim masa tu harga 20 sen kan? Jadi ini dia boleh mengembalikan nostalgia kita. Dan sebenarnya kalau cakap tentang aiskrim ini juga, ini antara aktiviti yang boleh kita lakukan bersama dengan anak-anak kita di rumah kan. Di hujung minggu ni kita boleh buat aiskrim bersama dengan anak kita. Betul tak? Betul. Mungkin pun boleh kongsikan. Okey, macam ni kita boleh dapatkan aiskrim dalam tub macam ni. Boleh dapatkan dekat kedai lah. Dekat kedai kita orang. So kita boleh olahkan macam yang Cik Fiza buat sekarang ni lah. Okey. Ni kita boleh main dengan apa? Sprinkle dia. So, saya boleh letak Boleh. Ni saya punya kan? Saya boleh makan kan? Boleh. Okey, saya letak. Okey, mungkin boleh kalau dikongsikan kepada penonton jugalah kan. Kalau kita cakap tentang aiskrim ni saya nak tahu juga berapa lama sebenarnya aiskrim yang kita beli dalam tub ni kita boleh simpan dalam peti ais kita? Okey. Kalau dalam freezer dia boleh tahan dalam 24 jam. Sahaja. Maksudnya kita boleh ke simpan dia seminggu ke, sebulan ke? Boleh ke? Boleh, tapi nak makan tu nak rasa aiskrim dia dah kurang manis sebab ais tu dah terlalu banyak dalam aiskrim ni lah. Sebab kan nanti kalau defrost kan ais dia yang tepi-tepi ni dia akan kacau dia punya rasa ais tu, manis
Aiskrim itulah. Okey. Sebab saya dah pun buat aiskrim ni, saya pun naklah rasa sebenarnya aiskrim gula apung ni. Sambil saya nak rasa, bismillahirrahmanirrahim, kita akan bersama dengan Fatin. Sebab kalau cakap tentang ais ini bukan sahaja aiskrim, cendol, air batu campur juga antara kegemaran masyarakat di Malaysia. Kita lihat apa dah cendol istimewa yang nak dikongsikan oleh Fatin hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, wah, wah. Awak punya aiskrim sama dengan seluar awak punya warna lah, Fiza. Itu berkenaan dengan salah satu resepi ataupun menu berasaskan ais. Kalau anda berminat, anda boleh terus ke DP Aiskrim Gula Apung. Dekat sana ada macam-macam lagi pilihan untuk anda cuba di rumah. Baik, kita nak teruskan dengan pesta ais kita. Hari ini rasanya tak lengkap lah kalau dah bercakap mengenai ais gulung, ais gula apung, tapi kita tak ada cendol. Yang mana petang-petang kalau panas-panas tu cendol lah jadi penyelamat nak sejukkan badan kita kan. Hari ini saya bertuah sekali, jauh tetamu kita ni daripada Melaka datang ke Seri Pentas ini untuk bersama dengan kita. Kita bersama dengan Cik Farizal Mustafa daripada Cendol Kampung Hulu. Ini sangat-sangat popular ni dekat Melaka. Siapa saja tak pernah pergi ke kampung Cendol Kampung Hulu ni. Farizal, dia cakap tak payah Farizal lah, panggil saya Macha je. Okey, hari ini Macha apa yang nak kita kongsikan untuk penonton WHI? So hari ini terima kasih dulu kepada MHI dan WHI dan TV3 kerana jemput kami. So kami memang kita specifically jual cendol. Tapi di tempat kami di Melaka memang ada variety of makanan-makanan yang memang kita macam food court yang besar lah di Melaka tu. So memang beratus makanan kat situ ada. So hari ini kita nak share dengan penonton apa yang menu yang kita istimewanya dekat Cendol Kampung Hulu. So Cendol Kampung Hulu basically sama je macam cendol biasa kat mana-mana pun ada. So ada santannya, ada cendol hijaunya, ada red beannya. Tapi yang bezanya Cendol Kampung Hulu ialah cendol kami aisnya adalah sebenarnya santan. Wow, itu tadi saya sembang-sembang dengan Macha kan, dia kata inovasi daripada Cendol Kampung Hulu ni. Kalau dulu orang buat ais dengan letakkan santan, tapi tidak ya, di mereka sendiri telah mencetuskan ais tu, santan tu dah diaiskan. Ya, santan tu diaiskan. Negatif 80. Macam mana macam dia dapat idea macam tu untuk kekalkan sejuk dia kan macam mana? Masa awal-awal cipta tu memang agak sebulan juga nak R&D, nak cari idea dekat rumah lah. Masa tu pakai freezer biasa. Okey. Nak pakai freezer biasa 3 hari nak keras Fatin. Itulah sebenarnya. Mula dia dah keras 1 hari tu. Tapi bila kita shave dia tak dapat tekstur yang lembut. Sekejap lagi saya tunjukkan. Okey, itu percubaan. Kita tak payah tunjuk kejap lagi. Kita tunjuk sekarang juga kita tunjuk. Okey, jom. Tadi dia dah cuba-cuba dah tunjuk dekat saya. Memang tekstur dia sangat-sangat halus. Yang mana kalau kita nak tu kita tak payah nak makan ais. Dia dah sekalikan santan dan juga ais itu lagi sedap, lagi lembut lah kalau kita nak makan dengan cendol tu. Wow, okey. Inilah santan dia. Okey, dan kita masuklah. Campurkan. Barang biasa yang selalu memang ada ke macam orang request orang minta semua ni, saya nak semua ni. Dia nak campurkan semua sekali. Okey. Masukkanlah cendol, buah-buah. Aiskrim pula Fatin, bukan aiskrim yang tak nama nama. Ini homemade aiskrim. Aiskrim kelapa pandan. Memang dihasilkan oleh Cendol Kampung Hulu sekali. Okey, baik. Macam ni dah penuh-penuh mangkuk ni. Macam mana kita nak makan yang mana satu dulu? Okey, nanti kita try. Okey, Fatin nak apa? Okey, Fatin nak ini buah longan. Buah longan, okey. Okey. Saya nak juga tu kelapa laut. Kelapa laut. Macam kat kedai pula rasanya. Okey, Fatin nak ni sikit, jagung sikit. Yang ni apa Fatin? Yang ni apa Fatin kalau tahu? Old school punya ni buah kabung. Buah apa? Buah kabung. Buah kabung kawan-kawan. Okey, dia pernah makan tapi dia tak tahu nama. Okey, kita nak jagung juga. Jagung, okey, masuk jagung. Okey, cukuplah tu macam dah melimpah luah dah tu. Okey, ini baru sedap makan. Dan yang paling kita dah dapat pulut, ada durian ni jahat. Boleh juga kalau nak dimasukkan. Tapi nantilah kita minta lagi satu mangkuk. So, ni gula Melaka asli. Okey. Gula Melaka asli. Dan ini yang topping dia yang buat blend semua everything. Sangat ni kalau dulu orang main cerut-cerut, sekarang ni tak payah. Inovasi, semua inovasi. Senanglah sebab apa? Sebab pelanggan ramai, kita nak cepat. Ya, betul. Kita boleh serve dalam 30 second untuk satu serving. Wow, dah siap. Kalau macam ni berapa? Mereka tertanya-tanya juga ni.
Kalau kita Saya nak tunjukkan kamera sikit. paling rendah kita RM5, paling tinggi paling mahal dengan durian pun RM15. Orang yang biasa dah pergi tu mesti tahu. Sangat berpatutan lah kan kita ada dapat durian dah santan dah diaiskan kan. Sangat-sangat bagus. Dan hari selalunya macam kan satu hari tu berapa sebenarnya dihasilkan cendol Kalau Kampung macam Hulu ni? hari biasa tu dalam 500 ke 600 cup. Untuk di Melaka lah kita ada 6 branch. So di JB ada, di Muar ada, di KL ada, di Melaka ada 2. Di Melaka ada yang boleh dine in dan juga kita ada drive thru di Melaka. Okey, kalau dulu kan macam cakap orang macam nak cendol yang tradisi lama, yang ada cendol, yang ada kacang merah dan juga biasa-biasa je. Kan kita tak suka nak banyak-banyak. Ada juga ke orang ada. masih lagi Masih lagi. Tapi itulah kita memang dah kita educate customer untuk try. Cuba yang dia. Ada yang kita dapat feedback daripada customer yang suka autentik punya cendol. Okey. Tapi autentik cendol memang banyak sangat di Malaysia ni ada. So kita cuba inovasikan. So orang mula-mula dia dapat kecaman. Sebab mengubah teks produk asal cendol tu sendiri kan. Tapi bila lama-lama kelamaan masyarakat boleh terima dan sekarang ni alhamdulillah 500 satu hari. Pesanan dia lebih itu kurang. Hari biasa lah. Hari weekend panjang lah kat Kampung Hulu tu memang beratus tepi sungai lah. Okey. Baik. Macam kalau boleh juga kongsikan sekali lagi kepada mereka yang mungkin tertanya-tanya tu, apa Instagram dia, ada ke delivery ke, macam mana nak kekalkan kesejukan tu? Kita punya IG ke TikTok ke Facebook semua Cendol Kampung Hulu. Tim budak muda kita lah. Cendol Kampung Hulu, boleh search Cendol Kampung Hulu dan apa tu tadi soalan tadi yang mana tu? Yang macam mana kita nak kekalkan kesejukan ni macam? Okey, kekal kesejukan dah hantar kita kan tak tahu cair. Macam mana? Kita memang ada packaging yang masa PKP dulu, kita dah buat satu R&D jugalah. Kita pakai ais yang kita beli kat kedai, kita buat dia macam ais beku. Okey. So itulah kekalkan. Boleh tahan 4 jam. Boleh. Okey, apa-apa pun anda boleh tengok-tengok di Cendol Kampung Hulu. Kalau nak tengok apa je menu selain daripada cendol, ada juga ada tapai dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Okey, sambil-sambil saya nak cuba Cendol Kampung Hulu yang istimewa ni, kita nak tengok antara laporan berkenaan dengan ais. Jom kita tengokkan. Pengambilan ais lazimnya dikaitkan dengan stigma memberi kesan yang tidak baik kepada kesihatan. Dari sudut lain, penggunaan ais mampu menjadi satu terapi dan mempunyai banyak manfaat terutamanya kepada fungsi tubuh badan. Okey, mandian ais ni kaedah dia salah satunya memberi tenaga pada sistem tubuh, immune system. Salah satunya membantu kita punya tulang, merawat tulang. Tulang kita sihat, organ kita akan bertindak balas dengan baiklah. Sebab badan kita ni bersifat panas, ais tu bersifat sejuk. Home Spa Ais Terapi merupakan pusat terapi mandian hidroterapi ais yang pertama di Malaysia. Terapi mandian hidroterapi ais ini adalah satu rawatan alternatif yang mampu mengembalikan kekuatan tubuh badan yang merangkumi aspek mental dan fizikal, tidak kira untuk golongan lelaki maupun wanita. Rawatan terapi ini dimulakan dengan merendam badan ke dalam air yang telah disediakan. Kemudian, bahan campuran seperti belerang, nila, kapur, garam bukit dan minyak aromaterapi akan dicampurkan ke dalam kolam mandian sebelum ais dimasukkan. Bebas daripada sebarang bahan kimia, pengawet dan pewarna, tentunya terapi mandian ais menggunakan bahan semula jadi yang kaya dengan khasiat dan aura tersendiri dapat membangkitkan seri kecantikan dan keyakinan diri. CVT menggunakan ais sejuk ni untuk treatment kecantikan tubuh, sebab bila mandi ais ni salah satunya lemak kita sendiri akan cair. Tindak balas ais ni akan memberi kecantikan pada tubuh badan manusia. Cadangan saya, wanita di luar sana, gunalah mandian ais ni untuk merawat kecantikan, aura yang positif, untuk tubuh badan yang langsing dan kesegaran, mendapat aura yang positif setiap hari.
kembali bersama kami dan kalau kita dah kongsikan sebenarnya kalau kita cakap tentang ais ni kan bukan saja enak dimakan dan kalau kita lihat daripada pembacaan juga ada yang mengatakan bahawa ais ini juga bagus untuk kecantikan. Kalau kita bangun tidur, muka kita rasa sembab ataupun bengkak, kita ambil lah ais tu kita letakkan di muka. Dan ada juga betul-betul mengatakan sebelum kita nak menggunakan ataupun nak menata rias wajah kita dengan mengenakan solekan, boleh juga kita letakkan ais di wajah kita. Ini kita nak kongsikan bukan tentang makanan tetapi tentang ukiran ais. Kalau kita lihat di majlis-majlis perkahwinan ataupun di hotel-hotel, kebiasaannya ada ukiran ais. Dan bagaimana sebenarnya cara untuk membuat ukiran ais ini dan berapa banyak bongkah yang perlu digunakan dan berapa pula berat setiap bongkah ais ini untuk kita jadikan hasil yang menarik seperti ini. Dan untuk kita kongsikan tentang seni ukiran ais ini, kita bersama dengan Encik Muhammad Sani Cik Idris selaku pengarah Kolej Komuniti Bukit Beruang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Fiza. Baik, sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Sihat ya? Ya. Betul tu. Okey, kalau cakap tentang ukiran ais ni, saya memang sangat-sangat teruja. Bila pegang memang sejuk sebab ais kan. Tapi bagaimana daripada sebongkah ais itu dapat kita jadikan ukiran sebegini? Okey, terima kasih Fiza. Selamat pagi semua. Baik. Seperti yang ditengok kat sini, kita ialah arca yang melibatkan ini bongkah pertama, ini bongkah kedua dan ini bongkah yang ketiga. Okey. Di mana setiap bongkah ini berat dia hampir 100 kg. Okey, setiap bongkah beratnya hampir 100 kg. Lagi berat daripada saya tu. Setiap bongkah. Ya, Okey. setiap bongkah. Berapa lama masa yang diambil untuk kita siapkan setiap hasil bongkah ni? Baik. Penghasilan arca seperti yang dilihat sekarang ini hanya mengambil masa 30 minit saja. 30 minit saja. Ya, betul. Dan kita boleh tahan selama melebihi 3 jam. Okey, nak buat 30 minit saja, boleh tahan 3 jam. Dan kalau kita lihat sekarang ini, ada juga demonstrasi yang sedang dilakukan oleh pensyarah-pensyarah dan juga pelajar-pelajar daripada Kolej Komuniti sendiri. Apakah alatan yang mereka gunakan untuk kita hasilkan arca yang cukup menarik ini? Okey, seperti yang boleh dilihat di sana, Chef Farid sedang menggunakan satu alat yang dipanggil sebagai flat jigsaw. Okey. Ataupun pahat yang flat. Okey. Untuk tujuan dia ialah untuk mengukir secara yang tuan-tuan boleh lihat, untuk mengukir, untuk flatkan semua bongkah air itu menjadi lebih licin. Okey. Ya, lebih licin. Macam kita buat ukiran kayu jugalah ya, kan? hampir begitulah. Cuma bezanya ini ialah sejuk je. Ini sejuk Sejuk saja. Okey, kalau kita lihatlah kan, kebiasaannya lah penggunaan arca ukiran ais ni untuk apa? Kalau zaman dahulu kita lihat kalau majlis kahwin selalu ada ukiran ais kan. Tapi untuk tempoh masa sekarang ni, apakah ia digunakan untuk majlis-majlis sebagaimana? Okey. Ini hanyalah untuk pameran. Pameran ni biasanya dibuat di dalam majlis-majlis formal. Majlis-majlis perkahwinan pun ada juga di hotel-hotel yang kita boleh sediakan arca mengikut kehendak pelanggan. Itulah kita buat sekarang. Tapi kan kalau kita nak cakap dari segi proses pembelajaran dan kabarnya pelajar-pelajar ini juga dah dapat macam-macam anugerah kan di peringkat antarabangsa kan. Contohnya daripada Asia Book of Record, Culinary Malaysia tahun 2005 dan macam-macam lagi. Bagaimana, berapa lama proses untuk seseorang individu tu mahir untuk membuat satu arca bongkah ais ini? Okey. Setiap pelajar akan didedahkan berkenaan dengan kemahiran mengukir ais ini lebih kurang satu semester saja. Walau bagaimanapun, pelajar-pelajar tersebut perlu menghadiri beberapa slot lagi untuk menguji kemahiran mereka sehinggalah jadi begini. Jadi kalau kata tempohnya lebih kurang 2 tahun tu dah insya-Allah boleh solid begini. Okey. Tapi saya nak tanya juga, kalau katalah kan orang dewasa macam saya ni lah, saya bila tengok ni teruja. Kemudian saya nak belajar pula buat arca ataupun ukiran ais ni, boleh tak saya nak belajar? Tentunya boleh. Boleh ya? Tentunya boleh. Agaknya boleh pandai tak? Boleh pandai kalau ada 2 perkara saja, iaitu minat dan juga kesabaran. Minat dan kesabaran. Ya, 2 perkara minat tu saja. Mungkin ada, sabar tu mungkin kurang sikit. Okey. Tapi kalau macam bagi mereka kan individu-individu yang nak cuba belajar untuk buat ukiran ais ini, bagaimana agaknya kalau pelajar-pelajar yang mungkin mereka ni lebih minat untuk penonton-penonton kita ni melihat anak-anak mereka ni ada kecenderungan minat dalam bidang masakan, minat dalam bidang kulinari dan sebagainya kan, bolehkah mereka pergi jumpa chef dan nak belajar atau bagaimana? Tentunya boleh. Bagi lepasan adik di luar sana, hanya datang saja kepada kolej komuniti maupun politeknik yang berdekatan dan boleh belajar tentang ini.
Begitu juga dengan lepasan SPM macam kita macam Puan Fiza kan. Nak belajar saja tidak perlu ambil formal punya silibus, kita ambil kursus pendek. Oh, boleh ambil kursus pendek. Kursus pendek. Jadi mungkin dalam tempoh PKP ada dalam kalangan anda yang dah diberhentikan kerja, mencari ruang dan juga peluang lain untuk anda membuat perniagaan ataupun meluangkan masa. Jadi anda mungkin boleh carilah antara inspirasinya, boleh belajar seni ukiran ais ini. Okey. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan di atas perkongsian ini. Terima kasih juga kepada chef dan juga pelajar yang membuat bongkahan-bongkahan ais ini. Hakikatnya bukan ringan ya. Total ais berat yang kita bawa ini berapa? Jadi maksudnya di sini ada 3 blok 300 kg. 300 kg termasuk yang sedang dibuat sana. 100 kg. Selalu ada 500 kg ais yang dibawa pada hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Itu tentang perkongsian ais kita. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali terus bersama kami di Wanita Hari ini. Terima kasih. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Dalam segmen tajaan ini, kita dah makan-makan sedap-sedap kan. Jangan lupa untuk menitik beratkan penjagaan dalaman. Dan hari ini kita nak bersama dengan pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare, Datuk Azril Muhammad Razida pun bersedia dalam talian. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Khabar Fatin? Baik, Alhamdulillah. Ni di hujung minggu ni, apa V Asia nak kongsikan dengan penonton WHI? Okay, terima kasih Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari ini. Fatin, hari ini sesuatu yang sangat istimewa untuk wanita. Dan bercakap mengenai wanita, Fatin, saya percaya semua wanita pastinya nak penampilan yang cantik, nak wajah yang cantik, dalaman yang mantap, bentuk badan yang cantik, semua cantik lah bila cakap mengenai wanita ni, Fatin. Dan satu pembacaan saya sekitar minggu lepas mendapati 6.9 juta wanita di Malaysia adalah obesiti, yang mana perkara ini amat membimbangkan. Dan saya percaya bila bercakap mengenai wanita, kalau obesiti ni pastinya susah nak berfashion, dan biasanya masalah obesiti ni juga di kalangan wanita berkait rapat dengan hormon dalaman yang tak seimbang. Saya percaya seiring dengan peningkatan usia berlaku perubahan hormon. Kadang-kadang orang perempuan ni kadang-kadang bila perubahan hormon tak seimbang, cepat letih, lesu, kurang bermaya, yang mana tanda-tanda ini tak kurang juga pramonopause yang lebih awal, menopause lebih awal di awal usia, sebenarnya nampak lebih tua daripada usia sebenar. Saya kira perkara ini kadang-kadang mengecewakan wanita, tambah-tambah lagi dengan kesibukan bekerja dan sebagainya. Berbeza dengan wanita zaman dahulu. Kalau kita perhatikan nenek moyang kita dahulu, mereka mengamalkan pengambilan akar-akar kayu, jamu, yang mana mereka boleh kekal cantik, bertenaga, sihat. Walaupun kata orang tu usia 40-an, 50-an, 60-an, tetapi badan masih kecil, ramping. Berbeza dengan wanita zaman sekarang. Sebab apa? Rata-ratanya kurang menitik beratkan soal pengambilan jamu. Dan anda lihat video di kaca TV, ini adalah jus jamu moden. Saya kira sangat-sangat mudah untuk wanita zaman sekarang mengamalkan jamu. Sebab apa? Dah ada jus jamu moden ni, Ladies Collagen, yang mana sangat-sangat berkualiti tinggi, herba-herba yang terbaik untuk wanita, formulasi khas oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi. Saya kira satu kerugian kalau wanita tak amalkan Ladies Collagen ni. Sebab apa? Ianya adalah jus jamu moden yang sangat-sangat mudah untuk anda amalkan. Tak payahlah kata orang tu nak rebus akar-akar kayu, rasa pun sedap. Kalau kita nak amalkan herba-herba, sudah tentu rasa pahit. Tapi istimewanya, Ladies Collagen biasa ni ada 5 ramuan herba terbaik untuk wanita, iaitu Puraria lobata, Puraria merdeka, Kacip Fatimah, Manja Kani dan juga akar serapat. Yang mana 5 herba ni adalah herba utama yang penting untuk dalaman wanita. Dapat membantu kata orang tu menstabilkan hormon dalaman, kecantikan dalaman wanita, aset-aset. Saya percaya tak kurang juga bila wanita yang dah berkahwin, kadang-kadang ada masalah dalaman, kadang-kadang kurang keinginan dan sebagainya, nampak lebih tua, ataupun kadang-kadang ingin mengembalikan kehangatan serta pengantin baru. Saya kira herba-herba ni adalah herba yang terbaik untuk wanita. Jadi bagi anda wanita yang dah berkahwin, saya sangat cadangkan anda dapatkan Ladies Platinum di Asia ni, yang mana Ladies Platinum tertera di kaca TV ni keberkesanan yang sangat-sangat baik untuk dalaman wanita, ianya mampu memberi keberkesanan yang berganda sehingga 3 kali lebih baik daripada Ladies Collagen biasa, yang mana Ladies Collagen biasa ni harga dia RM35, Fatin, dan Ladies Platinum harganya RM79, yang mana herba-herba yang kita gabungkan dalam Ladies Platinum ni ada tambahan herba lain seperti Serapon F yang mana dapat membantu mengekalkan kecantikan kulit wanita. Saya percaya semua wanita nak cantik dan sama. Kadang-kadang kalau kita tengok bila meningkat usia, masalah kedutan, garis halus, jeragat pun salah satu tanda disebabkan oleh hormon yang tak seimbang. Jadi pengambilan Ladies Collagen ni, Fatin, di biasa kami menerima maklum balas yang sangat luar biasa daripada pengguna.
guna yang mana yang mereka amalkan mereka rasa lebih bertenaga, cergas, ceria ya. Yang mana kata orang tu yang dah berumah tangga mereka rasa lebih bahagia dan sebagainya ya. Dapat membantu mengembalikan kehangatan seperti pengantin baru. Saya kira ya, anda wanita kat luar sana kena cuba dapatkan rasai ya kelainan seawal pengambilan ya. Ladies Collagen ni harga RM35 Fatin. Walau bagaimanapun tak lama lagi disebabkan oleh kata orang tu peningkatan bahan mentah, harganya kita akan naikkan mungkin RM38 ya. Jadi jangan lupa dapatkan dengan segera ya di toko-toko jamu yang berhampiran, sementara kata orang tu stok masih ada, harga masih murah, dapatkan dengan segera. Dan kalau anda yang lebih berkemampuan, dapatkan Ladies Platinum di Asia harga RM79. Dan seperti mana saya katakan tadi ya, Ladies Platinum ni khusus untuk wanita yang dah berkahwin, yang mana ya formulasinya lebih baik, ditambah baik sehingga 3 kali ganda lebih berkesan ya. Yang mana dalam Ladies Platinum ni ada campuran 60 buah dan herba terbaik untuk wanita Fatin ya, yang mana bukan saja untuk kecantikan dalaman, untuk aset, tetapi untuk kesihatan yang menyeluruh juga. Dan satu lagi Fatin, untuk wanita juga saya bawakan hari ini iaitu Segar Wangi Wash ya, yang mana Segar Wangi Wash ni adalah pembersih keintiman khusus untuk wanita, yang mana penggunaannya sangat-sangat bagus ya untuk mengekalkan pH yang lebih stabil, lebih seimbang ya. Dalam Segar Wangi Wash ni ada ramuan seperti sirih ya, yang mana kita ketahui sirih ni sebagai antiseptik semula jadi wanita ya, pembersih antiseptik semula jadi, dapat membantu membasmi kuman yang berlebihan, bakteria, kadang-kadang ya punca berbau, tak selesa, ataupun kadang-kadang ada lebihan discharge ya, yang mendatangkan rasa kurang selesa di kalangan wanita. Jangan lupa gunakan Segar Wangi Wash. Pembersih keintiman ni ada ramuan-ramuan terbaik ya, seperti sirih, ekstrak serapat ya, sebenarnya herba-herba yang terbaik untuk wanita, dan juga ya ada ramuan seperti kolagen dan juga vitamin C dapat membantu ya mengekalkan kecantikan kulit pada bahagian tersebut. Jadi harga Segar Wangi Wash ni hanyalah sudah RM22 saja. Didatangkan dengan 2 variasi, herba asli dan juga ya, campuran herba buah dan bunga yang warna pink tu ya, yang warna biru herba asli, kedua-duanya harga RM22 saja, mampu milik. Dan satu lagi yang terakhir Fatin, saya juga turut bawakan ni dia produk terbaru dari Asia, iaitu Pioness ya, sarang burung tulen. Ni dia sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Sarang burung tulen ni sangat-sangat terhad stok kami ya. Yang ini sangat-sangat bagus untuk kecantikan kulit, dalaman ya, untuk lelaki dan juga wanita ya, untuk kulit, kuku dan juga rambut. Istimewanya dalamnya ada ramuan seperti gula batu, madu ya, sarang burung asli ya, yang mana sangat-sangat bagus meningkatkan kata orang tu imunisasi tubuh badan, kecantikan ya, dan juga sesuai untuk anak-anak yang masih muda ya. Anak saya sendiri juga turut mengamalkan Pioness ni, harga RM55, ada 6 botol ya. Jadi bagi anda yang nak informasi lebih lanjut, boleh hubungi hotline kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma, ataupun nak potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa, sangat-sangat rendah, harga mampu milik, boleh beli ya di jombai.my, jomby.my, ataupun buat belian ya di Shopee dan juga di Lazada ya. Jadi secara ringkasnya untuk wanita, jangan lupa ya, dapatkan jus jamu moden di Asia ni, Ladies Platinum kalau anda lebih berkemampuan. Kalau kurang berkemampuan, dapatkan Ladies Collagen RM35 pun dah cukup bagus. Sebab apa? Soal pengambilan pun dah rasa lebih bertenaga, cergas. Kemudiannya ya Fatin, pembersih keistimewaan wanita Segar Wangi Wash harga RM22, dan juga ya Pioness sarang burung tulen di Asia harga RM55 saja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V Asia baru beli, sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Terima kasih Fatin dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak Dato' Azrin Muhammad Razzie atas perkongsian 4 produk daripada V Asia ini. Baik penonton, pesta ais kita belum lagi berakhir, tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Dijadikan melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain. Apa nak jadi, apa nak jadi, kalau tak kahwin menyesal nanti. Apa nak jadi, apa nak jadi, kalau terlambat tak guna lagi. Apa nak jadi. Warung Mamu. Bila ku kenang ku renung, remuk redam rasa tak tertanggung. Harapan Adik pandang pada siapa,
Kalau pada abang, hai gembira rasanya. Adik senyum-senyum, senyuman yang menggoda. Wow, itu dia lagu adik dia. pandang-pandang, adik senyum-senyum Pandang kan. siapa? Saya sekarang tengah pandang penonton-penonton ni yang mungkin bila kita lihat tadi antara bingkisan-bingkisan tu ramai yang rasa lapar, teruja dan memberi inspirasi juga kepada anda apakah hidangan yang ingin anda hidangkan untuk seisi keluarga. Tapi jangan risau, minum petang hari ini anak-anak pun dah mungkin dah ajak mama, jomlah kita makan aiskrim. Kami nak kongsikan sekali lagi, ini antara yang kami bawakan pada hari ini. Ini dia aiskrim gulung kan. Ini juga antara sesuatu inspirasi ataupun kadang-kadang kita biasa makan aiskrim Malaysia, aiskrim cone kan. Nak cuba sesuatu yang berbeza dan baharu, kita boleh cuba aiskrim gulung. Okey, daripada Dr. Dessert. Sekali lagi Instagramnya? drdessert.my. Boleh itu periksakan. tentang aiskrim gulung. Dan kalau kita kongsikan pula, kita nak terbang terus pergi ke mana tu? Kuching, Sarawak. Ini dia asal daripada Sarawak. Orang-orang Sarawak mungkin yang tak tahu sebenarnya tak perlu balik kampung, boleh makan aiskrim gula apung ni di sini. Dan bagi anda juga yang mungkin tak tahu, tak pernah rasa, tapi saya dah rasa tadi memang sedap sebab teksturnya halus. Okey, kemudian kejap lagi saya cuba. rasanya tak over manis. Awak sukalah tu. Kalau anda dah memang manis, tak apa, jangan risau. Anda dah akan menambah lagi kemanisan aiskrim Cukup. ini. Ini apa ni? Ini apa ni? Yang ni pandan. Pandan gula apung. Pandan gula apung. Selalu kita dengar pandan gula Melaka kan? Tapi ini pandan gula apung. Okey, kalau penonton-penonton nak lihat, nak rasa sendiri, boleh pergi ke Instagramnya di boleh di dpicecreamgulaapong.hq. Okey, dpicecreamgulaapong.hq. Baik, mari kita ke sana pula Fiza. Dah jalan-jalan panas berpeluh, duduk dekat dengan ais ni, rasa sejuk sikit. Tapi yang ini tak boleh kita nak bawa balik rumah lah. Yang mana tadi awak buat? Saya tak buat lah. Saya tengoklah. Dia kata satu okey. bongkar ais ni 100 kg dan sekurang-kurangnya perlu masa dalam tempoh lebih kurang 1 semester ataupun 2 tahun nak pandai mahir macam ni. Itu mereka. Kalau kita, dia kata kena ada 2. Minat dan sabar. Saya yang nombor 2 tu kurang sikit. InsyaAllah. Kita tak cuba lagi. Okey, jom kita ke cendol Kampung Hulu. Tadi saya dah cuba-cuba dah Fiza. Ada pulut ada tapai. Siapa yang suka durian boleh makan durian. Saya tak makan durian. Dah ada order dah daripada kru tadi. Daripada kru. Abang juru kamera ni untunglah. Dia orang ada apa, Cik? Ni tadi ni pada mangga. Yang ni jagung. Tapi ni Fatin punya dah cair dah. Fatin punya dah cair. Kita kena buat lagi sekali lah. Boleh. Kena makan. Okey. Saya tak makan durian. Saya nak lebih jagung. Okey, saya buatkan. Jangan minta cendol, tak ada cendol lah. Yang tu pun tak nak cendol tu. Okey. Dan saya kira kalau kita cakap tentang apa yang kita kongsikan pada hari ini, sedikit sebanyak, kita harapkan ini juga dapat dijadikan idea dan juga inspirasi untuk anda lakukan aktiviti di hujung minggu ni. Ini yang kita kongsikan yang mungkin kalau sukar untuk anda lakukan di rumah, yang paling mudah sekali sebenarnya apa yang anda boleh lakukan. Kalau macam dulu kan, ingat zaman arwah nenek masa kita kecil-kecil dulu, air teh yang lebih tu Fatin, tuang masuk dalam plastik, ikat, masuk dalam peti ais. Betul. Air oren ke, air sirap ke, sedap kan? Betul. Kalau nak inovasikan lagi, air lychee tu ada buah-buah sikit. Okey. Dan itu sebenarnya perkongsian untuk hari ini. Kami harapkan ada banyak manfaat kan untuk diisikan di hujung minggu anda bersama anak-anak, keluarga. Dah tahu dah petang ni panas-panas nak makan apa, cendol ada, aiskrim gulung ada, macam-macam kan? Macam-macam ada. Dan insyaAllah hari Isnin nanti kami akan kembali sekali lagi bersama dengan anda dengan satu lagi topik yang saya kira ini topik yang mungkin ramai dialami oleh kalangan penonton-penonton kita, iaitu wayang tapi hutang. Tentang si pemiutang ni yang berhutang dengan individu-individu tertentu, tapi sukar pula nak bayar hutang. Kemudian kadang-kadang tak bayar hutang tapi boleh pula pergi bercuti ke luar negara. Siapa yang hutang siapa ni? Tak tahulah. Itu kita nantikan perkongsiannya Isnin nanti. Kami harapkan anda terus untuk menjaga SOP walau di mana sahaja perancangan anda nak pergi bercuti dan sebagainya, majlis kahwin dan sebagainya, terus jaga SOP kerana kita tengok kes makin meningkat dan itu adalah peranan masing-masing untuk terus menjaga anda dan juga keluarga. Jangan lupa pastikan anda buat sekurang-kurangnya 1 hari sekali teskan diri. Teskan diri. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Jangan sampai mereka tahu harus jadi yang diharapkan. Lindungilah yang sebenar. Kini